saya akan kupas sedikit tentang bagaimana macam saya katakan tadilah ya, kita nak melaksanakan PMP secara dalam talian dan dalam masa yang sama kita nak promote ataupun kita nak spur students punya active learning kan. Okay, jadi saya minta maaf because the rest of the slides will be in English, tapi saya akan membuat pembentangan atau perbincangan di dalam bahasa Melayu lah ya. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih lanjut, ini sebagai satu, orang kata kita mungkin nak refresh balik lah, sebab bila bercakap tentang teknologi dengan orang FTSM ni, saya pun takut juga sebenarnya ya. Sebab saya rasa kalau berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, saya kena tabik spring lah dengan orang FTSM ya. In fact, saya pun banyak juga belajar daripada rakan-rakan dari FTSM jugalah tentang penggunaan teknologi dan sebagainya ya. Tetapi secara keseluruhan kalau kita bercakap tentang pengajaran secara remote ya, walaupun of course kita dah dengarlah pengumuman daripada menteri dan sebagainya mengatakan yang kita akan on class balik secara face to face kan, secara normal yang lama tu tetapi saya rasa pelaksanaan pengajaran secara remote learning ataupun e-learning ni masih relevan. Mungkin bukan sebagai satu wacana ataupun platform utama, tetapi masih signifikan sebagai mungkin part of enrichment activities dengan students, ataupun all this while pun kita banyak melaksanakan kaedah pengajaran secara fleet kan dengan pelajar-pelajar kita, di mana kita mungkin meletakkan banyak bahan di sama ada di LMS ke ataupun di website kita sendiri, ataupun kita berikan link kepada pelajar dan kita minta pelajar untuk bincangkan ataupun minta pelajar teliti konsep-konsep yang ada di dalam bahan yang kita berikan dan kita minta mereka bentang kembali dan sebagainya. So jadi secara keseluruhan apabila kita cakap tentang skills ya untuk seorang educator, bila cakap tentang remote learning, sekurang-kurangnya ada 4 domain utama lah sebagaimana yang kita dapat perhatikan kat sini. Yang pertama kemahiran tentang learning material development. Ya, tapi saya tak nak kupas panjang lah sebab ini sebenarnya hanya sebagai satu overview saja. So ini antara tools yang boleh kita gunakan lah untuk kita membangunkan bahan. Kemudian kita juga ada learning material session, learning material sharing. Ya, bila kita bangunkan bahan ataupun kita curate bahan, kita perlu fikirkan bagaimana kita nak share maklumat ataupun bahan tersebut dengan pelajar-pelajar kita. Sama ada mungkin kita gunakan LMS, kita ada UKM Folio ya, mungkin kita gunakan Google Classroom, Edmodo, Canvas dan sebagainya. Mungkin kita juga boleh letakkan di website sendiri ataupun kita juga boleh menggunakan social media ya, dan dalam masa yang sama content creator tools seperti Workaway dan sebagainya boleh kita gunakan Scoopit, banyaklah yang boleh kita gunakan untuk kita share bahan-bahan pengajaran kita. Okay, dan seterusnya domain yang utama juga ialah tentang bagaimana kita nak deliver teaching and learning kita menggunakan platform dalam talian. So mungkin sekarang ni kita pun dah sangat familiar dengan penggunaan Zoom dengan Microsoft Teams, kita guna Google Meet dan sebagainya. Dan berkemungkinan juga kita perlu ataupun kita boleh mengguna pakai project management tools macam Trello, Taskwork. Saya banyak gunakan Trello dengan student-student saya lah, bukan semasa PKP saja tapi dah banyak tahun juga untuk project management di mana pelajar-pelajar boleh memuat naik progres diorang, tugasan ataupun bahan-bahan berkaitan dengan project development yang kita berikan kepada pelajar dan kita boleh bagi feedback dan sebagainya lah, dan kita boleh track dia punya progres di situ. Dan yang terakhir, domain apabila kita bercakap tentang ICT related skills untuk kita melaksanakan pengajaran secara remote ataupun secara dalam talian ialah tentulah tentang assessment ya. Dan di sini kita boleh lihatlah sama ada assessment itu kita lakukan secara sinkronus ataupun asynchronous menggunakan tools-tools yang ada. Okay. Dan ini adalah kemahiran asas yang seorang educator perlu ada. Ya. Kemudian tadi kita bercakap tentang kemahiran asas kan, ICT related skills bila kita nak melaksanakan PMP secara dalam talian. Dan ia berkaitan dengan teknologi lah, bagaimana kita menggunakan tools tersebut kan, bagaimana kita nak login, bagaimana kita nak
mengguna pakai, kita nak navigate ataupun macam mana kita nak curate bahan ataupun kita nak manage dia punya bahan-bahan yang kita ada dalam bentuk online teknologi lah. Kemudian of course kita perlu kepada konten, dan konten ini saya pasti setiap antara kita adalah merupakan content matter expert lah kan, subject matter expert mengikut bidang kita yang tersendiri. Tetapi menurut TPAC, satu model lah iaitu teknologi, pedagogi, content and content knowledge. TPAC mengatakan kemahiran tentang teknologi semata-mata dan juga konten mungkin tidak memadai, ya, mungkin tidak mencukupi sekiranya kita kurang aspek yang ketiga, iaitu pedagogi. Jadi maknanya kita sudah ada konten, mungkin kita sudah juga ada kemahiran, tetapi mungkin satu lagi aspek yang perlu kita asah ataupun kita perkemaskan ialah aspek pedagogi, iaitu pengetahuan macam mana kita nak merancang, macam mana kita nak melaksanakan, dan kemudian macam mana kita nak menilai balik aktiviti yang kita rancang itu mencapai objektif yang kita kehendaki. So secara umumnya TPAC adalah satu package, dia bukan package rangsangan ekonomi, tetapi package rangsangan kepada macam mana kita nak mencapai satu outcome pembelajaran yang efektif. Jadi sebagai seorang educator, sekurang-kurangnya ketiga-tiga skills ini ataupun ketiga-tiga knowledge ini perlu kita garap sekaligus supaya dia boleh menjadi satu package yang sempurna, satu package yang lengkap. Akhirnya apabila kita berkata, oh saya telah melaksanakan pengajaran secara dalam talian dengan ataupun berasaskan active learning, tetapi di belakangnya didasari oleh kemahiran dalam penggunaan teknologi, kemahiran macam mana kita nak deliver konten kita, dan kemahiran macam mana kita melaksanakan ataupun kita mengendalikan kelas dalam talian. Jadi kalau sekiranya ketiga-tiga ini lengkap berada pada diri kita sebagai seorang educator, insya-Allah apa yang kita rancang, objektif yang kita gagaskan kepada pelajar kita, insya-Allah pelajar kita juga akan dapat capai. So sebab itulah kita katakan sebagai mungkin rakan-rakan yang ada bersama dengan saya pada pagi ini pun dah biasa dengan TPAC. So hanya ini yang saya katakan sebagai satu kata ingatan semula lah untuk kita refresh balik supaya kita nampak apa dia kata interconnection lah antara kemahiran kita menggunakan teknologi, kepakaran kita di dalam bidang kita tersendiri, dan bagaimana kita merancang, kita melaksanakan kaedah-kaedah pengajaran ataupun learning approach yang bersesuaian dengan apa dia objektif yang kita hendak capai ataupun kita hendak pelajar kita capai. So melalui TPAC ini dia mengatakan bahawa ada relationship antara teknologi, konten dan juga pedagogi lah supaya boleh kita blendkan together untuk kita memastikan supaya macam saya katakan tadi, objektif pembelajaran itu dapat dicapai dengan sebaiknya. Right? Okay. So tadi kita cakap tentang sebagai educator kita perlu ada kemahiran yang 4 domain tu kan, dan kemahiran penggunaan teknologi perlu digarap dengan kemahiran dalam bentuk pedagogi juga. So sekarang ni cuba saya bawa active learning di sini supaya kita boleh dapat hubung kaitkanlah antara kemahiran dan juga domain-domain tadi dengan active learning. Sebab sekarang ni kita memang ke arah active learning ataupun memang dah lama lah kita sebenarnya melaksanakan active learning. Mungkin kita boleh pencerahan sedikit lagi lah ya. Kalau sekiranya apa yang saya katakan ini mungkin kurang tepat, saya mohon rakan-rakan yang ada di sini boleh betulkan saya lah, sama-sama kita share, sama-sama kita belajar ya. Okay. So kalau kita lihat ini adalah takrifan yang agak klasik lah tahun 1991. Active learning dia ditakrifkan dalam bentuk dikotomi. Maksudnya dari satu at one end we have teacher centered learning, on the other end we have student centered learning. Maksudnya dia adalah orang kata dua situasi pembelajaran, dua approach yang sangat berbeza. Ya. Kalau kita perhatikan teacher centered learning, iaitu pengajaran berasaskan guru. Ya, berasaskan guru bermaksud kita adalah segala-galanya.
kita adalah expert, kita menentukan apa student kena buat, kita menentukan apa yang student perlu jawab dan sebagainya. So, dalam teacher centered learning ataupun more towards traditional punya teaching, limitasinya adalah kerana dia akan menghadkan aktiviti aktif learning pelajar, kerana guru menjadi segala-galanya, menjadi sumber kepada maklumat, guru yang mold ataupun yang meletakkan acuan kepada pembelajaran pelajar, dan pelajar tidak diberi ruang yang lebih untuk meneroka potentials of develop their own understanding dan sebagainya. Tetapi on the other end, kita ada student centered learning. So student centered learning ini sebenarnya payung dia ataupun dia ada interconnection yang sangat close dengan active learning lah. Jadi bila kita cakap tentang student centered learning, which means student adalah kelompok ataupun pihak yang sangat aktif dalam membina pembelajaran mereka. So saya rasa semua kita pun dah maklum tentang ini kan. Just sorry lah, saya hanya just untuk membuka balik untuk kita ingat balik lah tentang apa itu takrifan active learning. Ya. So dalam student centered learning, dia boleh meningkatkan kapasiti pelajar dari sudut kemahiran mereka untuk menakul, kemahiran mereka untuk mungkin membuat comparison, kemahiran mereka untuk berbincang, kemahiran mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah, or even kemahiran mereka untuk membuat decision making. Baik. Dan kalau kita lihat takrifan yang mungkin agak terkini lah 2019, dia positionkan active learning ini sebagai satu aktiviti yang macam mana? Individualized. Ya, learning that is individualized and adaptive. Maksudnya bila kita nak melaksanakan active learning, di samping kita tahu bahawa active learning ni pelajar perlu aktif lah, pelajar yang akan mengemudi aktiviti pembelajaran mereka, pelajar yang mempunyai empowerment, mempunyai tanggungjawab untuk mencari jawapan kepada persoalan ataupun inquiry mereka. Dan kalau mengikut apa yang dibincangkan oleh Bennett et al. Ni, dia mengatakan bahawa di samping dalam takrifan yang umum itu, mungkin juga sekarang kita boleh mengguna pakai kaedah individualized ataupun personalized learning dan juga adaptive learning sebagai salah satu daripada approach untuk kita mencapai active learning. So ini saya just kutip sedikitlah daripada kata-kata yang biasa kita jumpa. Dikatakan di situ, all genuine learning is active, not passive. Ini dah lama sebenarnya Adler yang sebut ni, bahawa pembelajaran yang genuine, pembelajaran sebenar haruslah berlaku dalam satu environment yang aktif, bukannya pasif. Ya. Pelajar will no longer sit and listen to us, tetapi mereka perlu aktif. Not necessarily aktif physically, tetapi aktif secara mental, ya, aktif secara kemahiran untuk mencari sesuatu dan sebagainya lah. John Holt juga mengatakan learning is not the product of teaching, but learning is the product of the activities of learners. So kalau kita nampak di sini, maksudnya bila kita nak memastikan pembelajaran itu berlaku, dia harus melalui satu pengalaman pembelajaran lah kan. So in order for students to learn something, in order for students to construct something, mereka perlu melalui satu aktiviti yang merangsang kepada pemikiran mereka, merangsang macam mana mereka menakul, merangsang macam mana mereka boleh membuat satu kesimpulan tentang sesuatu kaedah itulah. Okay, dan mungkin yang terakhir, yang kata-kata yang saya kutip daripada quotes ni, Benjamin Franklin ni, saya rasa semua pun dah pernah jumpa kan ayat ni. Tell me and I forget. Kalau kita ajar, kita bagi lecture, kita yang menerangkan segala-galanya, kita bagi slide, kita buat presentation kepada pelajar, apa yang terjadi? Bila kita syarah kepada pelajar, berkemungkinan mereka akan lupa. Tapi kalau kita teach me and I may remember. Maksudnya kita ajar, okay, you have to do this, and then kita minta pelajar kita menjana kefahaman mereka, kita melibatkan mereka dalam konsep aplikasi dan sebagainya, mungkin pelajar akan ingat. Tetapi yang penting ialah
mungkin ultimate aim apabila kita cakap tentang teaching and learning, of course we want our students to learn something in order for them to create something, kan? Daripada kemahiran yang mereka ada itu, maka apa yang kita buat ialah kita perlu involve mereka di dalam aktiviti pembelajaran. Jadi di sinilah yang saya rasa boleh dikaitkan secara tidak langsung dengan apa yang kita berkatakan tentang active learning. Kita nak belajar supaya dia boleh belajar sesuatu, dia boleh menguasai sesuatu kemahiran, dia boleh kata transfer learning tu dalam satu konteks yang berbeza. Itu bukan semata-mata dengan cara kita ajar mereka, kita bagi syarahan kepada mereka, tetapi kita perlu involve mereka. Maksudnya mereka perlu secara aktif terlibatlah di dalam aktiviti, terlibat di dalam pelaksanaan projek dan sebagainya, barulah mereka dapat mencipta satu pembelajaran yang bermakna. Dan sekarang role kita apa? Sebagai educator, kalau kita nak pelajar mencapai satu pembelajaran secara aktif, ya, maka tentulah kita punya role bukan lagi sebagai sage on the stage, tetapi rather lebih kepada as a guide on the side. So ini kata-kata King ni sangat-sangat famous lah, sentiasa quoted by educators. Dia kata kita sebagai educators shouldn't be as a guide on the side, but rather we should be as a position ourselves as a sage on the kita perlu position diri kita sebagai dalam keadaan as a guide on the side, tetapi bukan sebagai sage on the stage, ya. Bukan kita belajar kamu buat ni, buat tu dan sebagainya, tetapi kita duduk di sebelah mereka dan kita scaffold, kita memberikan kita facilitate mereka, ya. Kita scaffold ni maksudnya macam kita bantu mereka untuk mencapai apa yang mereka perlu capai, tetapi kita tidak menunjukkan apa jawapan dia, ya. Kita beri peluang kepada pelajar untuk meneroka, tetapi dalam masa yang sama kita tidak biarkan mereka terlalu meneroka sehingga tak tepat lah, kan. Okay, contohnya macam mungkin satu analogi jugalah, contoh kalau kita main layang-layang, kan, kalau main layang-layang, bila kita lepaskan tali lebih panjang dia akan pergi lebih jauh, kan. Tetapi kalau kita nampak layang-layang tu dah macam nak sangkut dekat pokok dan sebagainya, kita perlu tarik tali tu. Tu maknanya analogi jugalah kita sebagai educator, kita memberikan ruang pelajar untuk meneroka, tetapi dalam masa yang sama kita perlu berada bersama dengan mereka ataupun memerhatikan, kita monitor apa dia progres pelajar kita, tapi dalam masa yang sama kalau kita nampak mereka dah nak macam cloud sikit tu, jadi kita perlulah guide mereka kembali supaya mereka berada pada, kata orang tu, jalan yang benar lah, ataupun mencapai apa yang melalui jalan yang sepatutnya mereka lalui, ya. So kita sebagai educators mungkin kita shift lah kita punya role, dan saya sangat-sangat positif keseluruhan kita lecturers di universiti bukanlah 100% lagi mengamalkan pengajaran secara tradisional, kan. Kita tidak lagi kata orang bergantung 100% kepada kuliah kita, tetapi sebaliknya banyak kita melaksanakan projek-projek dengan pelajar, kan. So basically bila kita cakap tentang active learning, saya rasa it is not something new. Dia bukanlah sesuatu yang baru yang perlu kita kata ubah 100% dari sudut apa yang telah kita laksanakan, ya. Macam pengalaman saya bersama dengan FST, bila saya buat bengkel tentang active learning sama dengan mereka pun, feedback yang saya dapat daripada para pensyarah, ya, mungkin ramai jugalah sebab dah 3 kali buat kat sana, Profesor Madya, pensyarah baru dan sebagainya, mereka katakan bahawa bila dah ada hands on tentang active learning ni, dia kata betul lah selama ni kami dah buat, dah banyak aktiviti yang kami buat tentang, cuma kami tak tahu itu adalah active learning. Dan mungkin ada juga kata, oh kami dah buat sebenarnya aktiviti ni tapi kami tak tahu ini dikatakan sebagai think, pair, share punya approach, ya. Jadi those kind of things. Jadi saya rasa rakan-rakan di FTSM pun dalam keadaan yang sama macam kami jugalah di Fakulti Pendidikan. Kita sometimes kita melaksanakan aktiviti pengajaran itu kita dah buat, ya. Maksudnya apa yang kita rancang, apa yang kita laksanakan dengan pelajar tu sebenarnya dah meliputi active learning, tetapi kita tidak sedar, ya. Jadi
sekarang ni apabila universiti kita menghala ke arah active learning di mana misi kita sendiri pun memang sangat menekankan konsep active learning ini. Jadi ramai juga yang awal-awal tu macam panik. Apa ni? Allah active learning pula kan? Nak beralih pada active learning pula. No, kita sebenarnya bukan beralih sebab active learning ni adalah macam saya katakan tadi, kita dah buat, kita dah laksanakan tetapi mungkin kita tidak sedar bahawa itu adalah salah satu ataupun beberapa approach yang telah kita buat tu sebenarnya telah bertepatan dengan active learning, right? Okay. So, di sini saya senaraikan just to name few lah daripada apa dia learning approach yang boleh kita gunakan untuk kita melaksanakan ataupun kita nak mencapai aktiviti itu supaya pelajar aktif di dalam pembelajaran mereka. Ya. So kita boleh gunakanlah collaborative learning, kita boleh guna task based learning ataupun project based ya. Saya rasa ini pun istilah-istilah ni pun mungkin dah biasa kita temui kan, okey. Mungkin problem based kita bagi pelajar satu case ya, dan kita minta mereka di dalam kumpulan cuba cari apa dia penyelesaian yang terbaik untuk isu yang dikemukakan ya. Jadi saya tak nak bagi contoh yang khusus lah kerana mungkin kepakaran ataupun bidang ataupun nature of our disiplin mungkin berbeza kan. Jadi kemudian kita ada experiential learning, pelajar-pelajar belajar melalui pengalaman sendiri secara kata actual experience, and then kita ada think, pair, share. Kita mungkin katalah kita ada pelajar dalam kumpulan, mereka duduk dalam lab. Okay, kita minta mereka mencari sesuatu maklumat, kemudian kita minta dia explain kepada rakan sebelah dan mereka buat presentation. So itu juga adalah antara sebahagian daripada aktiviti think, pair, share. Dan mungkin kita ada juga service learning service learning tapi sekarang ni mungkin kita agak sukar sedikit lah untuk kita melaksanakan service learning, di mana service learning ni mungkin dia berkaitan jugalah dengan community base di mana pelajar perlu pergi keluar untuk memberikan servis mereka kepada komuniti kerana kekangan yang kita ada sekarang lah di mana kita perlu menghadkan dari sudut kata distance, dari social distancing dan sebagainya. Okey, dan saya suka juga nak cakap sedikit tentang aspek assessment. Kenapa saya bawa assessment untuk perbincangan pada pagi ni? Kerana macam kita katakan tadi, kita faham konsep active learning. Di mana bila kita cakap tentang active learning, kita nak pelajar supaya actively participate ataupun actively engage in the teaching and learning process. Tetapi the question is, macam mana kita tahu bahawa pembelajaran aktif itu telah berlaku dan hasil daripada pembelajaran aktif tersebut telah membantu pelajar untuk mencapai objektif yang perlu mereka capai. So, inilah the assessment comes in. Sebab tu penting apabila kita juga bercakap sebagai dalam konteks instructional design. As a learning designer, saya anggap semua kita ni educators, we are all learning designers. Kita yang design pembelajaran pelajar. So as instructional designer punya perspektif, bila kita nak merancang sesuatu pembelajaran, of course kita akan mulakan dengan keperluan kan. Kita melihat discrepancies between actual outcome, actual performance daripada pelajar kita versus expected performance. Contohnya kita di dalam HPK kita, di dalam hasil pembelajaran khusus kita kan, khusus yang kita ajar tu kita adalah mungkin 4 atau 5 kan objektif. Jadi itu adalah expected outcome. Apa yang kita nak pelajar capai at the end selepas mereka melalui khusus kita selama 14 minggu ataupun 1 semester itu. Itu adalah objektif yang kita tetapkan kepada pelajar. Okay. Tetapi at the end, sebab tu bila kita dalam proforma tu sangat cantik lah kita kena mapping kan, kita kena mapkan apa hasil pembelajaran satu, dia duduk di level mana, domain apa yang berkaitan, kognitif ke, psikomotor ke, afektif ke, dan macam mana kita menilai mereka, menilai aspek ini at the end sama ada objektif itu tercapai ataupun tidak.
Sama juga seperti kita merancang learning activities kita dengan pelajar-pelajar kita, especially apabila kita cakap tentang online juga pun, aspek assessment adalah satu point yang sangat crucial di mana kalau kita merancang, kita melaksanakan and students enjoy the learning activities, tapi without assessment, kita tidak tahu apa sebenarnya yang mereka telah capai dan apa sebenarnya antara points ataupun ciri-ciri ataupun aspek-aspek yang perlu kita tambah baiklah di dalam pengajaran kita. Sebab itu macam kat sini kita lihat kenapa kita perlu memberi penekanan kepada aspek assessment ataupun penilaian itu sendiri. Ya, kerana of course dikatakan yang pertama dia membantu untuk student learn. So sebab tu praktis yang terbaik apabila kita memberikan satu aktiviti kepada pelajar, sama ada kita bersemuka dengan pelajar bulan 10 nanti atau kita memberi arahan secara dalam talian dengan pelajar. Bila kita memberi satu assessment, satu assignment, satu task, yang pelajar perlu tahu at the very first stage ialah apa objektif yang mereka perlu capai. Okay, rakan-rakan saya rasa dah buat kan, dah maklumkan. So di awal tu sebelum kita kembangkan tentang penerangan tentang projek, kita kena tahu, kita kena make sure yang student kita tahu, oh this is the objective that I should achieve at the end of this project. Kalau pelajar jelas tentang ini adalah objektif yang mereka perlu capai, maka keseluruhan aktiviti yang mereka lalui itu akan menjurus kepada objektif itulah. Tetapi mungkin kalau kita bagi tugasan kepada pelajar, okay, saya nak kamu duduk kumpulan buat macam tu, macam ni, kita bagi arahan sedikit. And then, pernah tak pelajar akan datang pada kita, akan tanya, doktor sebenarnya doktor nak apa apa yang doktor nak nilai dalam ni, doktor nak tengok aspek apa. Mungkin kita pernah melalui pengalaman macam tu tak? Yang pelajar datang tanya dengan kita. Sebenarnya bermakna arahan yang kita beri kepada pelajar dan aspek apa yang kita nak assess itu pelajar belum dapat. So in this case, yang terbaik ialah kita perlu mengemukakan selain daripada apa pelajar perlu capai, kita juga perlu terangkan apa sebenarnya yang kita nak nilai. Okay, yang kita nak nilai daripada tugasan yang kita berikan kepada mereka. Maknanya kind of rubrics lah. Saya selalu share rubrics dengan pelajar bersama dengan tugasan yang saya beri supaya pelajar boleh merujuk kepada rubrik yang kita berikan itu dan akhirnya mereka terpandu. Ya? Mereka terpandu dan dapat melaksanakan objektif ataupun atas itu dengan sebaiknya. Dan of course dengan assessment, student juga boleh membuat reflection, boleh menilai diri mereka sendiri dan juga mungkin boleh motivate pelajar. Dan assessment juga sebenarnya bukanlah untuk kita menilai pelajar semata-mata, tetapi juga assessment ini membantu untuk kita sendiri sebagai teachers and educators untuk be reflective practice kata orang di dalam aktiviti pengajaran kita. Sometimes bila kita buat assessment, kita hanya melihat dari sudut apa pelajar dah capai kan. Tetapi assessment juga sebenarnya membantu untuk kita menilai semula, kita reflect semula kepada planning yang telah kita buat, kepada implementation yang telah kita laksanakan. Ada tak di sana ruang untuk kita tambah baik untuk semasa yang akan datang? Ya, so itulah antara keperluan kenapa kita melaksanakan assessment. So yang ni saya rasa formatif dengan summative ni saya tak nak ceritalah. Sebab saya rasa semua kita ni dah faham apa beza antara formatif, apa beza dengan summative. So ini saya just skip saja. Just saya letak kat sini supaya untuk kita refresh balik. Bila kita cakap tentang assessment, ada dua pendekatan utama, secara formatif ataupun secara summative. Itu saya tak perlu terangkan lagi. Cuma yang saya nak menarik perhatian sedikit di sini adalah tentang dua pendekatan ataupun dua perspektif juga dalam assessment. The first one is traditional and the other one is alternative. Itu yang kita selalu dengar alternative assessment kan, penilaian secara alternatif dan sebagainya. So apa itu traditional assessment? Traditional ni macam kita buat exams lah, final exam, kita ada soalan multiple choice questions, betul tak? Dan kita ada orang kata true or false,
dan sebagainya. Soalan yang berbentuk kata kalah mati, maksudnya kalau dia ada probability lah, jawab A, B, C, D, so kalau jawab A dia betul, kalau selain pada A dia salah. So itu berbentuk tradisional yang kita laksanakan, tetapi kita ada juga pilihan yang seterusnya, kita ada alternative assessment. Dan alternative assessment pun bukanlah sesuatu yang baru, kita telah laksanakan dalam PMP kita, iaitu dalam bentuk tugasan-tugasan yang kita beri kepada pelajar lah, yang bukan dalam final exam, mungkin dalam bentuk assignments, sama ada yang berbentuk project based, yang berbentuk mungkin sama ada group ataupun individu dan sebagainya. Jadi dikatakan alternative assessment ni sebenarnya is a form of student performance grading that allows for a more holistic approach to student assessment. Jadi as compared to traditional assessment, dalam traditional assessment kebanyakan soalan-soalan yang kita letakkan di dalam, contohnya dalam final exam kan, soalan yang berbentuk ABCD tu, apa yang kita nilai ialah what students had learned, apa yang mereka ingat, apa yang mereka faham, dan mungkin sedikit soalan kita boleh menilai tentang bagaimana pelajar boleh membuat penilaian, membuat analisis, sintesis dan sebagainya. Tetapi dalam assessment yang berbentuk alternatif, dia lebih holistik, kerana kalau tradisional kita mengukur what student had learned, tetapi dalam alternative assessment kita mengukur what student can do, apa yang mereka boleh buat. Bermakna kalau pelajar kita boleh buat, pelajar menghasilkan satu projek yang mantap, apa sebenarnya makna di sebalik itu? Maknanya kita boleh mengukur selain daripada pengetahuan dia, selain daripada kefahaman mereka, kita juga boleh menilai sejauh mana pelajar boleh transfer the learning ke dalam satu konteks lain sehingga mereka boleh menghasilkan satu projek yang mereka persembahkan kepada kita. Okay, so contohnya dalam alternative assessment ni mungkin kita boleh juga buat contohnya authentic assessment. Kalau kami di Fakulti Pendidikan, kami melatih pre-service teachers lah kan, bakal-bakal cikgu. Contoh authentic assessment, bila pelajar-pelajar ini di tahun akhir mereka pergi praktikum, di mana mereka akan berada di sekolah berhadapan dengan pelajar yang sebenar, duduk di dalam satu environment ataupun workplace yang sebenar, berhadapan dengan pengetua, menjawab kepada ketua panitia dan sebagainya. So itu adalah authentic assessment. Means pelajar berada di dalam satu environment yang sebenar-benarnya, bukan yang simulated one. That is what we call as authentic assessment. Atau performance based assessment, contohnya sebelum pelajar-pelajar kami pergi ke sekolah untuk mengajar, untuk mengajar pelajar yang sebenar, kita ada kelas kurikulum dan pedagogi di mana kelas micro teaching. Pelajar perlu mengajar rakan-rakan mereka. Jadi rakan-rakan ni perlu berlakonlah sebagai student. So maksudnya dalam satu situasi yang simulated punya. So apa yang kita nak ukur ialah kemahiran mengajar mereka. Cuma perbezaan antara authentic dengan performance based ialah authentic ni mereka ni berada di dalam satu environment yang sebenar, actual environment. Tetapi dalam performance based assessment ni dalam satu keadaan yang berbentuk simulated one. Okay. So saya bawa juga Bloom's Revised Taxonomy. Saya minta maaf kalau ini dah mungkin ulangan yang dah kali keberapa lah untuk tuan-tuan perempuan kan, tetapi just untuk saya bawa untuk kita nampak keseluruhan lah nanti Okay. So di dalam Bloom's Revised Taxonomy kita lihat dia memula dengan remember. Pelajar just ingat saja, dia memorize saja. Tahun berapa, ada berapa komponen sebagainya. Kemudian naik sedikit kepada understand, kefahaman mereka. Kemudian naik lagi kepada application. Sejauh mana mereka berdasarkan apa yang mereka ingat, apa yang mereka faham, mereka boleh apply. Mereka boleh mengguna pakai.
Kemudian naik kepada analyze, mereka membuat analisis, membuat evaluation, membuat sintesis, dan akhirnya the highest level of Bloom's taxonomy, sebab Bloom ni lebih kepada kognitif lah, sebab kita ada 3 domain kan, kita ada domain kognitif, afektif dan psikomotor, tapi saya bawa yang kognitif saja di sini. So yang tertinggi sekali lah creation, maksudnya kemahiran pelajar untuk menghasilkan sesuatu. So berkait rapatlah dengan mungkin aktiviti ataupun task yang berbentuk projek yang kita beri kepada pelajar-pelajar kita. Okay. So ini saya bawakan juga, saya mapkan antara skills dengan assessment. Okay. Skills dalam Bloom taxonomy tadi kita ada remember, kita ada understand, apply, dan yang 3 tu kita anggap sebagai aras tinggi, itu creating, evaluating dan juga analyzing. Ya. So di sebelah kanan ini, ya, untuk remember, ini adalah antara assessment yang sesuai untuk kita ukur. Misalnya kita ada multiple choice questions, true false question, matching, fill in the blank, short answers, games, quizzes dan sebagainya. Okay. Untuk understand, mungkin kita boleh pakai kaedah simulasi. Kita pelajar buat simulasi, kita minta pelajar buat short presentation, dan kalau di dalam midterm misalnya ataupun final exam, kita boleh gunakan soalan esei ataupun soalan berstruktur. Kita boleh juga minta pelajar membuat reflection yang ringkas, kita libatkan mereka di dalam discussion, think, pair, share, dan activity assessment ini mengukur level understanding pelajar. Untuk kita mengukur kemahiran pelajar untuk apply apa yang mereka tahu dan faham, mungkin kita boleh gunakan assessment dalam bentuk short answers, dalam bentuk essay, dan dalam bentuk games, ataupun case study, project ataupun practical work. Dan yang terakhir, untuk 3 kemahiran beraras tinggi ini, kita mungkin boleh gunakan essay, project, kita minta pelajar untuk menghasilkan e-portfolio yang mengandungi documentation of all sorts of activities yang pelajar telah lalui di dalam kursus yang kita ajar. Kita boleh juga minta mereka membuat presentation yang lebih mendalam lah as compared to presentation yang brief presentation dalam level understanding ini. Kita juga boleh bagi case study ataupun problem based, case based study dan sebagainya lah ya. Dan kita boleh juga membuat assessment kepada pelajar dengan melaksanakan debates misalnya, ataupun kita minta pelajar membuat reflection, dan kita juga boleh menilai apabila pelajar melaksanakan role play dari sudut kemahiran ini. Okay. Dan bila kita cakap tentang 21st century learning skills, saya sengajalah bawa ni kerana mungkin ramai antara kita bila cakap tentang 21st century skills ni, kita melibatkan 4 C's, betul tak? Critical thinking, creative thinking, collaborative communicating. Tetapi dalam 21st century skills ni sebenarnya lebih daripada itu. Sebab 4C ni hanya duduk di bawah domain learning skills. Tetapi dalam 21st century learning skills, kita ada literacy skills, kita ada life skills. Ya. Itulah yang berkaitannya information literacy, media literacy, technology literacy, dan dalam life skills kita ada flexibility, initiative, social skills, productivity, leadership dan sebagainya. Okay, so ini saya tak nak cerita panjang lah, just untuk saya share saja dengan rakan-rakan sekalian. Okay. Dan tadi saya pecahkan kepada slide ini, saya pecahkan kepada skills dan juga assessment. Okay? Dan di sini saya pecahkan kepada assessment dan juga apa tools yang boleh kita gunakan apabila kita nak melaksanakan assessment secara dalam talian lah. So saya pun tak nak cerita panjang yang ni, just nak share saja dengan saudari. Bila kita nak buat ni, kita boleh gunakan lah. Saya rasa kebanyakan kita pun dah sangat-sangat familiar kan dengan Mentimeter, formative, Kahoot, so on so forth. Kemudian untuk comprehension, mengukur understanding, kita ada multiple choice, macam tadilah kita boleh guna Mentimeter hingga kepada game dice. Untuk presentation, kita boleh gunakan macam-macam lah ya. Dan untuk essay, kita boleh gunakan blog untuk pelajar menulis ya. Kita boleh minta pelajar buat e-journal, mungkin pelajar boleh gunakan Flipgrid untuk mereka membuat reflection
tanpa bertulis. Maksudnya mereka secara verbal, mereka rekodkan diri mereka untuk memberikan reflection kepada soalan yang kita beri. Boleh gunakan Padlet untuk reflection yang kita simple, ataupun kita boleh gunakan YouTeach juga. Dan untuk discussion mungkin kita boleh gunakanlah LMS, kita boleh gunakan online groups, even WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kita boleh juga gunakan YouTube untuk kita menilai kefahaman pelajar dan sebagainya. Dan untuk application, antaranya macam tadilah, untuk multiple choice and short answers, all these tools. Untuk essay saya dah mungkin terangkan juga tadi. Dan untuk case tadi kita boleh juga gunakan misalnya untuk Trello, Taskworld, atau mungkin kita boleh minta pelajar menghasilkan satu video yang menunjukkan ataupun mendokumentasikan projek untuk case tadi yang mereka buat itu tadi. Right. So saya rasa itu sahaja untuk setakat ini, sebab presentation saya pun dah melebihi masa ni. Dr. Syaimat kata setengah jam je. Saya minta maaf lah. Saya ni kalau dah cakap tak boleh nak berhenti. Minta maaf Dr. Syaimat. Okay, so over to you. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Fariza. Saya rasa ada banyak yang boleh dikutip lah daripada presentation Dr. Fariza tadi. Amat bermakna lah untuk actually boleh digunakan untuk planning semester akan datang sebenarnya, dengan all the tools and all the approach yang patut digunakan lah. Mungkin saya buka kepada ahli-ahli fakulti jika ada sebarang soalan silakan ditanya dengan Dr. Fariza berkaitan dengan active learning dan juga online ini. Ada sebarang soalan ke? Sebelum tu Doktor, betul kalau nak share slide boleh ke nanti? Boleh. Nanti saya download, saya serah pada Dr. Syaimat nantilah untuk saya share. Okey, terima kasih. Okey, Dr. Suhaila ada soalan, silakan. Ya. Assalamualaikum Dr. Fariza, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam. Khabar baik. Lama tak jumpa Dr. Suhaila, apa khabar? Itulah pasal berjumpa di alam maya. Itulah dia. Alhamdulillah, jumpalah juga akhirnya. Daripada segi dari pengalaman kita mengajar secara online ni kan, dan possibility ada possibility dan juga elemen online ni akan diteruskan jugalah for some time. Kita tak akan terus dapat berjumpa dengan student lagi for in the time being lah. Macam mana kita nak pasti nak dapatkan engagement pelajar tu? Satu, nak pastikan mereka are truly engaged to during the class. Satu. And then satu lagi, kalau untuk group work, especially bila kita dah distance learning lah ni kan. Apa pendapat Dr. Fariza kalau nak how kita nak menilai group work yang telah dilakukan oleh pelajar yang mereka pun di mana-mana. They have their group, but they are all separated kan. So kadang-kadang based on faith je lah ni diorang buat group, atau ada a better way yang untuk kita menilai dan memantau. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Dr. Saila. Susah ni soalan ni, nak jawab ni cik. Alright, so yang pertama sekali lah yang pertama sekali tentang engagement kan. So kalau boleh saya tahu, engagement yang dalam synchronous ke dalam asynchronous? Satu kalau synchronous, apa yang saya pernah buat, macam maybe around after 5 minutes lecture, saya akan bagi quiz. Tu saya I know that's the basic engagement yang saya nampak lah. So diorang kena buat quiz. Itu pun bila dah online ni ada yang network issue lah, itulah, inilah. So mencabar jugalah. Kalau asynchronous ni saya based on task yang saya bagi dan melihat pada pelajar punya hasil je lah. That is, ataupun mereka macam buat video ke. Itu yang pernah saya cuba. Right. So terima kasih Dr. Suhaila. Mungkin kita memang berhadapan of course bila kita cakap pasal online tadi tu, kita ada mungkin berhadapan dengan pelajar secara sinkronus kan. Kita macam kami kelas-kelas eksekutif waktu PKP diumumkan 18/3 tu, kami giat dengan kelas eksekutif. Kita ada lebih kurang 800 pelajar masters yang datang daripada seluruh Malaysia, cikgu-cikgu ni sebab mood cuti sekolah kan.
datang ke UKM, ada yang ke pusat di Kota Kinabalu, pusat di Kuching, pusat di Kota Baru, dan tiba-tiba tengah-tengah kelas tu, maksudnya kita start kelas pada 15 hari bulan. 18 hari bulan terus diumumkan bahawa kita tak boleh lagi buat kelas secara face to face. So terus switch kepada kelas dalam talian. Okay, itu adalah secara sinkronus lah. And of course, betul saya faham macam kelas kami tadi tu, eksekutif ni jadual dia sangat-sangat padat lah. Bermula 8.30 sampai 12.30 direct, rehat sekejap 2.30 sampai 6.30. Memang lemau lah. Kalau face to face, kita banyak lah kan aktiviti yang boleh kita buat, belajar pun maksudnya boleh bergerak, kita boleh ubah lokasi pembelajaran dan sebagainya. Tapi bila kita cakap tentang kelas dalam talian ni, we have no choice rather than sitting in front of our laptop lah, betul tak? Duduk sampai matu jugalah belakang-belakang kita ni. So yes, of course, satu point yang sangat penting saya rasa yang Dr. Suhaila point out tadi, bila kita melaksanakan kelas, students engagement is really important for us to put into consideration. Kita boleh bagi bercakap berapa jam pun kita boleh buat kan. Tetapi as I presented earlier, kalau kita nak menjurus kepada aktiviti active learning, bukan hanya sekadar pelajar aktif duduk di hadapan komputer mendengar kita. Itu adalah pasif. Tetapi mungkin saya ingat saya pernah berbincang juga hal ini bersama dengan rakan-rakan di USM bersama dengan Prof. Karin dan sebagainya. Dicadangkan kita untuk kita kata sustain students punya participation, kita nak sustain students punya engagement dalam kelas kita senam talian tu, kita buat jeda dia. Maksudnya dia ada fasa, katalah 15 minit kita bagi overview tentang tajuk kita. Kemudian kita beralih kepada aktiviti, contohnya kita gunakan YoTeach. Rakan-rakan pernah guna YoTeach tak? YoTeach ni dia lebih YoTeach. Dia lebih kurang macam Padlet juga, tapi mungkin pelajar pun dah selalu sangat Padlet kan. Jadi sekali-sekala kita bagilah yang lain sikit. YoTeach ni dia macam kalau dulu Today's Meet. Kita boleh paparkan dekat skrin kita. Okey, kita minta pelajar bagi bergantung pada soalan lah, apa yang kamu faham, contohnya apa yang telah kamu pengalaman lepas kamu berkaitan dengan tajuk ini, contohnya bergantung pada apa yang kita ni. Jadi dengan cara itu, bila kita letakkan YoTeach pada slide katakan, dan sometimes pelajar-pelajar kita ni, ada tak pelajar-pelajar dekat FTSM, saya tak pastilah, tapi kalau dekat Fakulti Pendidikan memang ada pelajar yang sangat-sangat malu untuk bercakap. Bila kita kata ada soalan ataupun kita suruh buka semua video kan, semua tunduk je macam kat kelas lah. Tetapi dan bila kita minta mereka bercakap, tak ada seorang pun nak bercakap. Bila kita tanya ada soalan, cepat-cepat ada soalan tak? Tak ada soalan pun yang datang kepada kita. Tapi bila kita, pengalaman saya lah ya, bila saya buka YoTeach, saya kata you don't have to put your own name, be anonymous. Itu yang mereka suka. So macam-macam soalan sebenarnya yang mereka tak faham, mereka tulis kat situ. Jadi kita boleh tengok keseluruhan soalan tu terpapar, student pun boleh nampak, dan kita boleh address lah apa dia isu-isu yang pelajar kemukakan. Ya. Itu salah satulah antara maknanya bila kita nak meningkatkan engagement dalam online ni, memang kita perlukan aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Dan jangan lupa pelajar adalah manusia sama macam kita juga kan. Mungkin kita lecturers, kita tak ada hal untuk duduk lama di hadapan komputer, kita boleh sit for hours untuk mendengar presentation pelajar. Tetapi mungkin kita perlu penekanan secara humanistik sikit lah kan. Katalah macam kita bagi bertanya pada pelajar, okey, berapa minit yang kamu nak buat untuk sesi ni? Okey, berapa minit kita nak berhenti? So kita berikan pelajar sedikit empowerment untuk design perjalanan dalam kelas itu. Pernah tak buat dengan tu? Saya biasa dengan pelajar-pelajar sarjana lah. Saya akan minta, okey, kita nak buat apa dulu ni? So saya tak tentukan apa yang kita nak buat. Tapi mereka dah tahu apa yang tajuk akan dibincangkan. Tapi saya minta cadangan mereka, kita nak buat apa?
kita nak mulakan dengan apa, nak tengok ni ke ataupun kita nak tengok video ke, cuba yuk cadangkan. Jadi maksudnya apabila pelajar diberi empowerment untuk terlibat sama di dalam keseluruhan perjalanan pembelajaran itu, pelajar akan rasa macam mereka lebih engage lah. Mereka maknanya tidaklah kata hanya menunggu, mendengar dan sebagainya kan. So itulah antaranya ialah kita mungkin pelbagaikan aktiviti dan sometimes kalau kita dengan pelajar-pelajar, saya suka sekali saya kata kalau ada masalah bandwidth, of course lah saya tak galakkan untuk you all onkan kamera. Tetapi saya sekali macam katalah dah habis kat 1 jam, okay, sekarang semua buka kamera. Jadi mereka rasa macam barulah kata terjaga kan. Dan kuis adalah mungkin salah satu kaedah yang macam Dr. Solia buat tadi tu akan membuatkan pelajar lebih engage. Tetapi mungkin salah satu juga antara perkara yang mungkin boleh kita tingkatkan bila kita buat pengajaran kita ni, kita boleh maklumkan kepada pelajar. So selepas katalah presentation, ada katalah satu kumpulan presentation, buat presentation. Selepas habis presentation ini, mereka ataupun ahli kumpulan yang present itu tadi perlu menyediakan 5 soalan untuk ditanya. Ataupun the other way around, ahli kumpulan lain mesti ada wakil seorang untuk bertanya soalan. Kalau tidak ada markah untuk soalan bagi kumpulan tersebut. Saya selalu buat macam tu. Sebab sometimes bila kita buka open, ada soalan memang tak adalah pelajar kita kan. Jadi saya terus maklumkan, okey, apabila kumpulan A buat pematangan, kumpulan 1 buat pematangan, kumpulan 2, 3, 4, 5 dan 6 ni sediakan 1 soalan wakil. Kalau tak ada soalan daripada kumpulan ni, tidak ada markah bonus untuk soalan tersebut. Jadi bila mereka dah tahu macam tu, mereka akan engage dan mereka akan of course memberikan tumpuan kan. Perasan tak kadang-kadang bila pelajar-pelajar kita buat presentation, yang present tu dia yang beria bercakap, yang lain tu senyap kan. Dan selepas katalah kumpulan 1 buat presentation, bila kumpulan 2, kumpulan yang buat presentation pula, dia rasa dia dah lega lah. Dia dah tak perlu dengar lagi, dia pun buat kerja dia sendiri. So salah satu cara ialah macam mana kita nak meningkatkan engagement students ialah dengan cara kita design pembelajaran sebegitu rupa ya. Maknanya kita kena maklumkan apa sebenarnya tindakan yang pelajar perlu buat. Kita beritahu beforehand lah supaya pelajar alert. Oh, these are the things that is expected from our lecturers. So ini yang perlu kita buat, ini yang perlu kita capai dan sebagainya. Itu kalau saya boleh tambah sedikit lah. Mungkin ada rakan-rakan lain kot yang ada pengalaman kan macam mana apa yang mereka buat untuk meningkatkan engagement. Silakanlah untuk kita kongsi. Sebab ini adalah discourse lah saya anggap sebagai wacana perkongsian kan. Okey, Dr. Fariza. Yes. Ada satu soalan daripada Dr. Nazatul. Ya. Ini berkaitan dengan TPAC model tu lah. Boleh tak Dr. Fariza berikan contoh gabungan dalam TPAC model kerana selalunya Dr. Nazatul lebih tertumpu kepada teknologi versus kandungan. Kalau Dr. Fariza boleh bagi contoh pedagogi yang tertentu yang sesuai untuk digabungkan dengan teknologi yang sedia ada. Okey. Baik, of course, terima kasih Dr. Nazatul. Tak nampak tuannya. Saya seorang je yang on kamera kan. Tak achieve betul lah you all ni. Okey. Okay, of course dalam TPAC, saya boleh, saya cari model dia untuk kita sama-sama tengok kat sini lah. Okay. Boleh nampak tak? Okey, nampak. Okey, nampak. Nampak Okey, baik. So TPAC ni, kalau kita lihat, of course dia adalah gabungan antara teknologi, pedagogi dan juga konten kan, TPC. Dan semua ni berkaitan dengan knowledge lah, pengetahuan kita, kemahiran kita. Okay.
So macam Dr. Nazatu tadi T dengan K ya, teknologi dan juga konten kan? Yang ditanya tadi? Soalannya tadi contoh pedagogi yang tertentu yang sesuai digabungkan dengan teknologi yang sedia ada. Contoh pedagogi yang sesuai untuk digabungkan dengan teknologi yang sedia ada. Sebab fokus dia banyak kepada teknologi dan kandungan. So maksudnya pedagogi tu mungkin left out kot. So apa yang pedagogi yang sesuai? Okey, baik. Saya nak menjawab pedagogi yang sesuai ni, saya tak boleh nak jawab secara orang kata qat'i ataupun secara qat'i apa ya, secara eksplisit. Secara eksplisit terkeluar qat'i lah pula. Kerana mungkin apa disiplin kita berbeza-beza kan. Okey. Cuma apa yang mungkin boleh saya katakan bahawa di dalam pendekatan secara TPAC ini, of course kita ada kemahiran konten, right? Kita dah ada kemahiran kita sendiri. Kita dah expert dalam bidang kita. Okay, sekarang ni kita menggabung jalinkan konten tu kita nak deliver ataupun kita nak pastikan pelajar juga mencapai pengetahuan, kemahiran dalam konten yang kita ajar itu menggunakan teknologi. Right? Itu adalah domain yang kedua. So bila kita dah ada konten, kita dah ada katalah untuk hari ini saya ada tajuk ni dan saya nak pastikan pelajar saya dapat kata menerangkan secara jelas tentang contohlah TPAC itu sendiri. Okay. So itu objektif saya. So in order for me to convey ataupun nak memberikan untuk penerangan katalah, saya pilih apa antara teknologi yang sesuai untuk saya guna untuk saya terangkan kepada student saya. Mungkin saya gunakan slide, mungkin saya boleh merujuk kepada website ataupun mungkin saya boleh bawa pelajar lihat pada video-video di YouTube yang berkaitan dengan TPAC. Contoh kan? Okay. So sekarang ni saya dah ada dua domain tu. Saya ada content, saya ada teknologi. Sekarang ni the question is macam mana secara pedagogically-nya kita boleh gabungkan agar dia menjadi satu package TPAC yang macam saya sebutkan tadi. Okay. So sekarang ni katalah saya nak pelajar supaya at the end pelajar boleh menerangkan tentang konsep TPAC dengan jelas. Okay, itu objektif saya contoh kan. Okay, so sekarang ni secara pedagoginya bila kita dah ada objektif macam tu, saya kena fikirkan, okay, apa sebenarnya learning activity yang sesuai untuk saya membantu pelajar mencapai objektif ini. Which is at the end pelajar boleh menerangkan secara jelas apakah konsep TPAC. Boleh ke macam tu? Setakat ni Okay. So sekarang ni secara pedagoginya saya katakan saya mungkin merancang. Okay, yang first kali ialah saya nak supaya pelajar mungkin merujuk kepada penulisan ataupun satu artikel tentang TPAC yang menerangkan elemen-elemen dia. Apa maksud teknologi knowledge, apa maksud content knowledge, pedagogical knowledge. Okay. Jadi pedagogi atau pendekatan yang pertama ialah kita nak mungkin pelajar baca terlebih dahulu, jadi saya letakkan information ataupun notes ataupun mungkin slides tentang TPAC ini saya letakkan di UKM Folio. Ya. Jadi saya kata saya nak semua pelajar baca, maknanya secara individu pelajar baca dan cuba ambil poin-poin penting ataupun take notes tentang apa yang ada di dalam slide. So maksudnya mereka perlu simplify kemahiran ataupun pengetahuan mereka tentang TPAC. Okay, that is kata flipped learning at the first place. Kemudian apabila mereka mungkin katalah aktiviti yang seterusnya ialah kita minta supaya pelajar duduk di dalam kumpulan, katalah kita berikan dia ataupun kita minta bagi tugasan pada mereka, saya nak kamu cari video-video ataupun mungkin bukan cari tapi akhirnya ataupun contohnya bila mereka dah faham, saya nak kamu hasilkan satu video animasi menerangkan apakah konsep TPAC. Okay, so untuk ini tugasan adalah secara berkumpulan dan kamu hasilkan contohlah guna sama ada nak guna animasi ataupun mungkin nak create video sendiri untuk
record dan terangkan apa dia yang kamu faham tentang TPEC. Jadi yang pertama sekali dari sudut pedagogi ataupun learning approach-nya, saya mulakan dengan student self-directed learning. Ya, di mana pendekatan ialah flip learning, saya berikan bahan supaya pelajar belajar secara individu. Kemudian saya beralih kepada collaborative learning, di mana pelajar perlu duduk di dalam kumpulan dan berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada yang mereka telah perolehi apabila mereka dah baca maklumat tentang TPEC tersebut, mereka perlu bincang dengan rakan-rakan untuk check sama ada kefahaman mereka tu sama ataupun tidak. Dan mereka perlu mencapai satu kata sepakat tentang kefahaman yang betul-betul kata mutually agreed lah antara ahli-ahli kumpulan apa yang kita faham tentang TPEC. Ya? Dan itu adalah collaborative learning. And then apabila kita memberikan mereka tugasan, saya nak pelajar-pelajar hasilkan satu bahan animasi contohnya, menggunakan Movely ke, menggunakan Animaker dan sebagainya untuk menerangkan balik ataupun simplify your understanding of TPEC concept dalam bentuk animasi. So that is selain pada collaborative learning, kita juga melihat dari sudut kemahiran pelajar untuk create something new dan mereka sebenarnya membuat sintesis, kan? Dan mereka mereka perlu meletakkan pengetahuan itu dalam bentuk chunks of information yang meaningful. So dari sudut pedagoginya ialah, pedagogi means ialah perancangan bagaimana learning experience itu kita rancang, kita laksanakan dan kita nilai. Saya tak tahulah sama ada penerangan saya ni jelas ataupun tidak tentang macam mana sebenarnya kita menggabung jalinkan ketiga-tiga itu. So pedagogi ialah mungkin sebagai pengikat lah, sebagai orang kata yang bridge, dia bridge antara kita ada konten, kita ada teknologi, tetapi dalam pedagogi juga penting kerana tanpa ketiga-tiga ini kita tak akan capai TPEC yang kat tengah-tengah. Ya, mungkin kita ada konten, kita ada kemahiran tentang knowledge, tapi kalau kita tak gabung jalinkan dengan pedagogi pun tak jadi juga. Atau kita ada konten tetapi kita ada konten, kita tahu macam mana kita nak mengajar secara mungkin face to face, tetapi kita tidak ada elemen dalam teknologi, maka pun tak jadi jugalah. So begitu. Saya tak tahu sama ada saya dah menjawab soalan ke Dr. Nazatul? Terima kasih Dr. Fariza. Jelas sekarang. Terima kasih. Okay. Jadi maksudnya all in all, bila kita cakap tentang pedagogi ni, dia sebenarnya adalah berkaitan dengan kita go back to pertama sekali lah objektif pembelajaran yang kita nak pelajar capai. These are the objectives yang kita aim student should be able to achieve at the end of this session. Kan kita tahu. So kita tengok konten dia. Kemudian kita pedagogi comes in apabila kita merancang apa dia learning activities yang kita nak pelajar laksanakan. Dan setiap learning activities itu underlyingnya adalah saya katakan tadi lah, learning approach, ya, assessment tekniknya, ya. So itulah maksudnya dari segi approach tadi mungkin self-directed, collaborative learning, ya. Dan dari segi kemahiran mengikut taksonomi Bloom bermula dengan understanding, kemudian dia kena evaluate dan akhirnya dia kena create, ya. Kemudian dari sudut mungkin aspek teknologinya, kalau kita cakap dari sudut pelajar, macam tadi saya gunakan slide, saya gunakan LMS, saya gunakan YouTube, tapi untuk pelajar mereka menggunakan teknologi katalah Powtoon, Movely dan sebagainya. So itu yang saya katakan tidak ada jawapan yang khusus tentang macam mana, tetapi it goes back to kita punya disiplin, kita punya objektif, tetapi mungkin yang lebih penting di sini ialah kita perlu menggabung jalinkan menjadi satu ramuan yang lengkap lah. So itulah yang boleh saya konkludekan. Okey, terima kasih Dr. Fariza. Saya nampak Dr. Azura ada angkat tangan ni. Ya. Sila Azura. Silakan. Terima kasih Dr. Fariza. Dengar tak? Apa tak kenalnya. Okey, so ada beberapa soalan ringkas saya nak tanya, iaitu Ya, banyak sangat bos. Dengan assessment, especially kalau assessment yang ada penilaian berasaskan case study atau projek, dari segi kesesuaian untuk pelajar tahun 1 atau pelajar novice lah, pelajar baru nak macam di fakulti ni
pelajar baru nak tahu apa itu programming, apa itu database. Jadi dari segi kesesuaian kalau kita bagi penilaian berasaskan case study, sebab macam yang lepas ada student ni dia macam blur sebab dia tak faham konsep, tiba-tiba diberi satu projek atau case study yang dia rasa dia tak clear lagi apa knowledge base dia, tetapi kena buat penilaian tersebut ataupun task yang berasaskan case study atau projek tersebut lah. So saya nak tahu dari segi kesesuaian. Yang seterusnya Kejap satu-satu lah. Satu-satu Satu-satu. Okey. Bagi saya bedah siasat soalan ni dulu. Okey, soalan case study tu apa yang diminta dalam task tersebut? Case study macam kena implement macam mana sesuatu, katakanlah contohnya macam sistem. Okay. So so pelajar baru nak tahu apa itu sistem. Jadi kita minta pelajar untuk dia buat satu case study tentang sistem development, macam mana sistem tu dibangunkan, macam mana sistem tu dibuat in real world lah maksudnya. Jadinya yalah, okay, so maksudnya dalam case study tu lebih kepada exploratory lah. Mereka perlu mencari maklumat, bukan mereka perlu create satu sistem. Bukanlah diorang mencari maklumat, mereka kena fahamkan lah maksudnya. So maksudnya lebih kepada inquiry base lah. Kalau saya jawab yang tu dulu tentang kesesuaiannya pelajar tahun 1. Okey. Betul. Okey, baik. Saya pakai topi sebagai learning designers lah, bukan dalam bidang saya, bukan dalam bidang FTSM. Secara umumnya bila kita merancang sesuatu projek kepada pelajar, tentu kita ada objektif projek itu sendiri kan. Kita nak apa dia yang pelajar capai apabila kita bagi task tersebut. Itu first. Yang kedua, objektif bila kita bagi tugasan itu, kita mapping tak dengan objektif dalam kursus kita. CLO mana yang kita cuba untuk capai bila kita bagi tugasan itu. Bermakna kalau sekiranya dalam CLO khusus kita ada objektif itu, maka memang tak ada masalah, saya kita boleh bagi tugasan itu, kerana at the end memang kita nak supaya pelajar capai objektif itu kan. Walaupun dengan tugas yang berbeza-beza lah, mungkin ada yang macam tadi inquiry base ataupun case base ataupun mungkin pelajar perlu buat pembacaan dan sebagainya. As long as at the end objektif itu tercapai. Jadi persoalan sama ada sesuai ataupun tidak itu bergantung kepada at the very first place, go back to your CLOs. CLO dalam kursus kita ada tak yang macam tu? Dan ingat tak dalam performa juga kita ada CLO tu kita ukur apa kan? Level yang mana? Ingat tak? Ya, yang kita tik-tik dalam mapping tu. Okey. So itu yang perlu kita pandukan, kita jadikan sebagai guideline untuk kita merancang task kepada pelajar lah. So janganlah kalau dalam objektif 1 atau CLO 1 pelajar dapat orang kata menerangkan apa maksud dia begitu, maksudnya pada level yang paling rendah, tiba-tiba kita bagi tugasan yang mengukur kemahiran mereka untuk buat creation, contohnya kita nak mereka bina satu sistem ataupun mereka kata buat networking dengan company luar, tu tak kenalah. So maksudnya berbalik kepada objektif dalam kursus kita. Kalau objektif itu memang kita tentukan, memang kita nak pelajar capai yang tu, and then by all means just go ahead. Jadi tetapi macam saya katakan tadi, based on assessment yang kita buat, kita tengok pencapaian pelajar ni apa yang kurang. Adakah mungkin selepas kita bagi tugasan pada pelajar, dapat pelajar ni tak dapat lah, tak boleh lah ni. So apa reflection kita? Apa yang perlu penambahbaikan perlu kita buat? Adakah kita kena pasti, adakah tugasan kita ni terlalu tinggi untuk pelajar? Bermakna untuk semester depan, what should we do? Yes. We need to maybe yang kata redesign balik lah tugasan ni. Itu yang saya katakan, assessment adalah satu loop of learning, not only for our students but also for us as kata program owner jugalah. Begitu. Soalan yang seterusnya. Ada soalan lagi, Zara? Okey. Tadi maksudnya kita rumuskan apa-apa yang kita buat, penilaian yang kita nak buat itu mesti diselaraskan balik dengan objektif, dengan learning outcome kita yang kita set
dalam performa Definitely. lah maksudnya. Definitely. Yes. Definitely. Alright, ni cabaran kita nak implement active learning ni antara approach yang digunakan PBL, problem based learning. Saya nampak cabaran pelajar-pelajar sekarang ni Gen Z yang latest, Dr. Fariza. Ya. So saya Yang last nampak dah tu. mereka ni, Lepas Z tak tahulah generasi apa lagi kan. Saya nampak macam pattern budak-budak sekarang ni macam terlalu independent dan dari segi berfikiran kritis tu sangat-sangat kurang lah, sukar. Sebab pelajar ni dah lah jenis malas nak membaca, jadinya bila kita bagi satu task, dia bertanya pada kita, cumanya dia tanya tentang apa benda konten. Maksudnya dia tak baca padahal benda tu ada. Itu yang macam kadang-kadang mungkin antara kita yang naik darah jugalah pelajar-pelajar macam ni. Jangan tu, saya BP pun dah tinggi dah ni. Itulah. Okay. So mereka tanya tu untuk minta, seolah-olah minta solution dan minta explanation daripada task yang diberi tu, sedangkan mereka tidak mahu berfikir, mereka kurang untuk explore. Jadi apa strategi as a educator ni, kita nak betul-betul merangsang pelajar ni supaya diorang ni lebih itulah criticize lah dengan task yang diberi tu. Okey, baik. Terima kasih Dr. Azura. Kalau saya boleh share sedikit lah. Kita dah habis masa 11.20 dah ni. Boleh kan ni? Boleh teruskan. Okey, boleh. Boleh teruskan. Kira last lah ya. Okay, right. So saya boleh share sedikit lah. Masa saya dijemput ke Politeknik Mukah dengan Kolej Komuniti Selayang, mereka minta saya terangkan ataupun share lah tentang instructional design punya method bila kita merancang PMP kita. So saya tanyalah dengan syarah dekat Poli dengan Mukah ni, sebab tu tajuk yang sama. So pendekatan saya guna yang sama lah. Saya tanya apa di antara masalah yang tuan-tuan puan hadapi dengan pelajar. Jadi dia kata, pelajar saya malas. Okay? Pelajar saya malas. Pelajar saya selalu datang lambat kelas. Okay, itu antaranya lah. So, sebagai learning designers, we are all learning designers. Macam mana kita tackle isu-isu seperti yang macam Dr. Azura sebut tadi. Pelajar tak berminat, kurang independence, pelajar malas nak mencari. Sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan sebagai learning designers, masalah tu sebenarnya tidak berakhir di situ. We have to find for the root of the problem. Kenapa kita kata pelajar kita macam kes tu, dia kata pelajar dia malas. Dia kata kenapa cik kata pelajar malas? Dia kata saya bagi nota dia orang tak baca. Saya tanya dia balik, agak-agaknya kenapa pelajar tak nak baca nota yang cik bagi? Kan? Tak tahu lah, mungkin nota saya tu terlalu panjang ke, nota saya ni lama ke dalam bentuk slide dia ke. So saya kata, so cik rasa kalau nak suruh pelajar ni baca nota yang macam mana yang cik rasa student nak? Taklah mungkin dia orang nak video ke apa ke kan? So maknanya di situ, bukan masalah pelajar malas. Nampak tak? The point is, kita label pelajar sebagai malas, kita label pelajar sebagai tak kompeten, tetapi kita cuba tak tengok apa sebenarnya yang menyebabkan kita label pelajar sebegitu. Jadi kata, kalau macam tu saya kena ubah nota lah, dia kata. Mungkin saya kata. Dan nota ni tak semestinya, kalau kata dalam bentuk video, saya mana ada masa nak buat, dia kata. Saya kata, why don't you ask your students to come up with the videos? Bagi tugasan berkumpulan. Jadi pelajar memang lebih, orang kata, kan pengalaman kita kan, kita bagi pelajar, macam saya augmented reality dengan student. Saya ajar 1 ataupun 2 HP review dulu, saya ajak Rosmah, tapi pelajar boleh guna Vuforia. Pelajar boleh come up dengan more than what we expect. Ya. Maksudnya di sini mungkin berbalik kepada yang Dr. Azura sebut tadi kan, pelajar sekarang ni mungkin tak kompeten, tak berminat dan sebagainya. Mungkin kita sebagai educator memanglah kita rasa frustrated juga kan, tak best lah student macam ni, kita pun macam demotivated. Tetapi itu bukan perakhiran. Maksudnya bila kita dah give up, of course there's nothing we can do, right? So kita perlu lebih mungkin cuba berdialog dengan students. Kita mungkin, ataupun kalau student tak nak, kita tak bersedia untuk berdialog dengan student, mungkin kita boleh reflect balik dari sudut arahan yang kita berikan. Mungkin arahan kita agak umum tanpa kita put into chunks of information ataupun chunks of phrases.
mungkin kita boleh scaffold pelajar, katalah macam tugasan pelajar in order for them to create, katalah macam contoh kalau projek saya dengan pelajar-pelajar undergrad saya memang minta mereka buat, katalah salah satunya learning package menggunakan augmented reality punya base kan. So itu objektif akhir. Tetapi sebelum mereka dapat menghasilkan tu, banyak lagi fasa-fasa scaffolding yang perlu kita bagi pada pelajar kita. Of course, mula-mula sekali kena ajar apa itu augmented reality. Macam mana dia nak membangunkan augmented reality, and then of course dia kena hands on. Itu adalah kemahiran asas. Tetapi untuk menghasilkan learning package, mereka perlu apa? Of course mereka perlu fikirkan tajuk apa. So nak fikir tajuk apa, macam mana kita bantu mereka? Okay. So kita buat jadual. Okay, minggu ketiga antara aktiviti dalam tutorial ialah berbincang dalam kumpulan menentukan objektif pembelajaran. Ya, dan rasional kenapa tajuk itu kamu pilih sebagai tajuk untuk kamu bangunkan bahan augmented reality. So mereka perlu cari kenapa mereka katalah untuk pelajar TESOL kan ada yang setengah-setengahnya menghasilkan satu bahan, kalau boleh saya sebut di sini, yang saya ingat mereka memperkenalkan istilah-istilah fobia ni. Fobia macam tempat gelap ke, fobia dalam labah dan sebagainya kan, fobia tempat tinggi. So dia memperkenalkan istilah tersebut. So saya kata you have to come up with the rational or justification kenapa tajuk ni you pilih untuk hasilkan bahan. So dia kena macam let's look at what are actually the problems yang akhirnya kita perlu membangunkan bahan tentang istilah-istilah fobia ini. So dia kena rationalize kat situ. Okay. Minggu seterusnya saya kata aktiviti yang seterusnya untuk tutorial ini, setelah mereka dah kenal pasti, mereka kena pecahkan kepada beberapa sub topik yang kecil. Sebab dalam augmented reality tu mereka perlu hasilkan banyak kad-kad kan dalam bentuk booklet. So bila mereka bincangkan, saya minta mereka buat dalam Google and then mereka present. Dan mereka present dekat kelas dan pelajar lain perlu, macam saya katakan tadi lah, setiap kumpulan mesti ada satu soalan ya, saya kata. So bila satu kumpulan present, kumpulan lain akan bagi feedback ataupun bertanya. So dengan cara itu, bila kita kita design pembelajaran sebegitu, pelajar nak tak nak mereka akan mungkinlah awal-awal tu sebab dia tak kenal dengan kita kan, macam kelas saya pun bercampur, TESOL ada, plat nikah khas ada, surprise ada, dan mereka tak pernah bercampur selama ini. Tu first time mereka bersama dengan tutorial. Jadi lama kelamaan mereka dah blend together, dan bila kita tentukan okay, these are the activities yang kita dah plan, so you have to engage in that kind of activities, dan akhirnya kita scaffold mereka dari satu fasa ke satu fasa sehinggalah kepada mereka membentangkan bahan tersebut pada minggu yang terakhir. Dan minggu yang terakhir pembentangan itu juga saya minta saya buat satu Google Form yang ringkas lah. So pelajar-pelajar vote kumpulan mana pembentangan yang paling bagus. So maksudnya kita always engage students untuk kata kita empower them to have a say dalam sebarang aktiviti yang kita buat. Jadi student akan rasa macam saya tak katalah apa yang saya buat ni sesuatu yang sangat bagus, tapi based on reflection, sebab at the end saya memang biasakan buat flip grid dengan student. Saya nak kata kamu perlu sebut apa yang kamu suka tentang kursus ini, apa yang kamu tak suka, dan apa yang kamu rasa saya perlu improve. I'm open, saya kata. So mereka nak hantam, saya pun hantam lah. Tapi sebenarnya reflection daripada kita punya student, sebab mereka adalah customer kita kan. Bila pelajar bagi reflection, saya sangat-sangat looking forward to melihat video mereka, sebab saya nak tahu apa pandangan mereka tentang pelajaran saya. Saya kata do not hesitate at all to say something bad. Saya kata if it is true, then I'll be able to accept that. Saya kata sebab saya juga dalam proses untuk penambahbaikan. So bila kita buat macam tu, kita ada dapat satisfaction from both parties tau. Student rasa satisfied, kita pun rasa satisfied, dan hubungan kita dengan student, I tell you, memang sangat-sangat rapat sebab student tahu kita sangat memahami mereka, dan mereka juga ada say. Dia tak takut untuk share dia punya curiosity, nak share dia punya anxiety. So mungkin dalam kes-kes yang mana kita rasa macam student ni tak berminat, student tak, so kita tak boleh stop kat situ saja, sebab sebagai learning designers we have to go in depth and then go to the root of the problem. Apa sebenarnya agaknya masalah? Sebab sometimes mungkin kalau student tak nak cerita, kita based on case-case tadi kita yang terdahulu kan. Sebab tu saya kata being a reflective practitioners
would be something yang sangat-sangat crucial to everybody, to all of us. Kita perlu reflect balik apa yang telah kita rancang dan apa lagi yang proses penambahbaikan yang kita buat untuk batch yang akan datang. So dan batch kita pun beza-beza kan, mungkin cerita batch ni lain, cerita batch ni lain kan. So itulah pancawarna yang kita sebagai educators akan memperkayakan lagi diri kita sebagai kata dari sudut pengalaman kita, dari sudut macam mana kita nak manage all the crisis ataupun issues yang kita depannya dengan pelajar-pelajar kita. So saya rasa saya harap menjawab soalan lah Dr. Azura. Ya. Terima kasih. Yes. Jelas. Okay. Okey. Terima kasih banyak-banyak atas